Ready for take and action. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Hai, kita dah on air. Lupa pula kita dah rakam ya. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan Tasha dalam menonton sinema #IniSinemaKu. Baiklah, lagu yang Tasha nyanyikan tadi itu adalah lagu sebuah OST Berkorban Apa Saja oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam filem Hang Tuah. Kalau kita nak cakap pasal filem Hang Tuah ni sinonim dengan dua watak. Siapa watak tu? Of course, satu Hang Tuah, yang kedua Hang Jebat, kan? Okey, kalau anda nak tahu, filem Hang Tuah ni merupakan sebuah filem hitam putih yang pertama yang diwarnakan di Malaysia dan ia melibatkan kos yang sangat tinggi dan proses pembuatan yang cukup lama. Jom kita saksikan playback ini. Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Era filem Melayu dahulu sinonim dengan filem hitam putih. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ketika menjadi pengarah di Shaw Brothers, beliau pernah menyuarakan hasrat untuk mengarahkan filem yang mempunyai warna kerana beliau berpendapat ia lebih menarik dan realistik, terutama adegan-adegan yang mempunyai special effect. Namun hasrat beliau ditolak atas alasan kos yang tinggi ketika itu. Menurut laporan dari majalah popular Mechanics pada tahun 1978, sebenarnya kos untuk warnakan filem-filem klasik agak mahal ketika itu. Kos untuk mewarnakan filem untuk durasi 1 minit adalah sebanyak $3,000. Namun pada tahun 1953, filem Buluh Perindu arahan B.S. Rajans tahun 1953 telah menjadi filem Melayu pertama yang dikeluarkan berwarna. Teknik mewarnakan filem hitam putih ini bukanlah sesuatu yang asing. Di Hollywood, banyak filem-filem klasik hitam putih telah diwarnakan semula. Antaranya adalah seperti King Kong 1933, Casablanca 1942, High Noon 1952 dan lain-lain. Di Bollywood, filem berjudul Hamdono yang dihasilkan pada tahun 1961 telah ditayangkan semula di panggung selepas diwarnakan semula sepenuhnya. Dilaporkan sebanyak 200 tenaga mahir digunakan untuk melihat semula filem klasik yang berwarna. Bagi menunaikan hasrat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, filem Hang Tuah telah diwarnakan menggunakan kaedah single strip color yang dikenali monopack dengan teknik penggabungan pelbagai lapisan ke dalam satu jalur warna, kemudian dipecahkan monopoli Technicolor. Di Malaysia pula, kita ada seorang pemuda yang berbakat telah mewarnakan sebahagian babak ikonik dalam filem P. Ramlee. Hasil kerja Aiman Azhar, seorang artis digital, mengambil masa selama 30 minit untuk mewarnakan adegan yang berdurasi 1 minit. Bukan senang kan nak warnakan sebuah filem hitam putih ke warna-warni, colourful gitu. Okey, jadi bayangkan kalau satu babak tu yang berdurasi 1 minit mengambil masa 30 minit, bayangkan kalau 2 jam. Kita kira dulu lah. Wow, ambil masa berbulan kat tu. Jangan bertahun-tahun, kan? Okey, jadi sekarang ni kita nak ke segmen seterusnya iaitu segmen Hot Seat di mana minggu lepas kita dah bersama dengan Elizabeth Tan. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan siapa? Ruzana Ibrahim di mana beliau sangat terkenal berlakon di atas pentas teater dan sekarang ni ke kaca TV anda. Nak tahu apa cerita Ruzana Ibrahim ni? Jom kita saksikan. Tanya laki kau. Bercakap tentang pelakon Ruzana Ibrahim, pasti ramai peminat teater tahu akan bakat lakonannya. Apa yang menarik sekarang ini, Ruzana makin popular di kaca TV. Tapi nak tahu jugalah bagaimana mula-mula Ruzana masuk ke bidang lakonan ni ya? Bukan aku.
Saya mencubakan diri dalam bidang lakonan secara tidak sengaja. I stumbled into it. Jadi saya merupakan seorang student business. Lepas tu sambil-sambil tu buat teater lah. Jadi masa buat teater tu berlakon, menari, menyanyi. Saya start buat musical teater. Jadi dari situ dia macam secara tidak sengaja menceburi dunia lakonan dekat depan TV juga. Sebab kita ramai kawan-kawan yang involved dengan production. So dia dorang macam Sana nak tak tahun ni. So kita macam that time, okay lah, why not? Jadi dari situ macam dia secara tiba-tiba. Ruzana mula aktif dalam bidang seni pada 2006 menerusi pelibatan dalam teater musikal Puteri Gunung Ledang terbitan Infinity Production, diikuti oleh pementasan teater P. Ramlee The Musical, dan sejak itu beliau muncul dalam beberapa pementasan teater lain. Seni itu adalah rezeki. Jadi saya pun memang dari dulu macam tidak pernah imagine yang saya akan buat ni secara profesional. I never imagine yang saya akan jadi seorang pelakon. Ingatkan saya akan jadi seorang wanita korporat kan. Kau pun tak pernah nampak aku. Tapi sebenarnya bukan Nadim yang kurung aku. Aku yang kurungkan diri aku sendiri. First and foremost, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana support saya dari dulu sampai sekarang. Yang mana yang baru tahu akan kehadiran saya dalam industri ini. Lakonan saya dalam mungkin drama-drama yang baru-baru ini kan Simona semua tu. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih dan teruskan support saya. Rumah Enggak Bertanah oleh pengarah muda Puteri Purnama Sugua disenarai pendek dalam 12 karya yang bersaing bagi meraih beasiswa Snow Leopard Hollywood Foreign Press Association. Ia susulan penyertaan filem pendeknya itu pada Festival Filem Dunia ASEAN di Los Angeles, Amerika Syarikat sebelum ini. Karya Puteri Purnama, bakat kelahiran Sabah, bersaing dengan filem seperti Balapan oleh Dinayar Abirov dari Kyrgyzstan, A Day Off oleh Leonardo Bessel dan Exam oleh Sonia Haddad, masing-masing dari Lebanon dan Iran. Roh, arahan sulung Emir Izwan, disenaraikan pengarah terkenal British Edgar Wright sebagai antara filem menarik yang baru ditontonnya. Wright yang dikenali dengan filem komedi zombie Shaun of the Dead berkongsi mengenai filem seram Malaysia itu di Twitternya baru-baru ini. Sambil mengucapkan tahniah kepada penerbit Kuman Pictures, beliau menyifatkan Roh sebagai menakjubkan. Bermula 12 hingga 25 Mac 2021, Roh bakal menghantui Korea Selatan sempena Minggu Sinema ASEAN anjuran Yayasan Korea. Mewakili Malaysia sebagai official selection, ia membabitkan tayangan dan apresiasi 15 filem terpilih dari rantau Asia Tenggara melalui platform dalam talian Asian Cinema Week oleh Never TV dan pemameran di Dewan CGV Apgujeong Seoul serta Busan Cinema Center. Dibintangi Namron, Jun Lojong, Farah Ahmad, Haris Haziq dan Mia Farhana, Roh mengisahkan sebuah keluarga yang berdepan kejadian seram sejak kehadiran seorang kanak-kanak perempuan misteri. Syabas dan tahniah Finas ucapkan kepada semua pengkarya terbabit. Dalam hutan. Berhenti kerja dan teruskan kerja saya sebagai seorang pelakon lah masa tu. Tapi bila dah berlakon, dah habis syuting apa semua, filem pun tak keluar lagi. Saya macam terpinga-pinga lah, kenapa tak ada orang panggil apa-apa job untuk saya ni kan. Pengaruh penggiat industri seni boleh dimanfaatkan dalam kerjasama Finas dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM kelak bagi menyampaikan mesej anti rasuah kepada masyarakat. Berikut temu bual eksklusif Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusia Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri dalam segmen Industri Seni Masih Ada Talian Hayat di saluran radio rasmi SPRM My Anti-Corruption Channel atau MACCFM pada 4 Mac 2021.
Alhamdulillah hari ini dapat saya berkongsi dengan pendengar-pendengar MAC FM dan juga dengan pihak SPRM. Saya juga sempat berjumpa dengan pengarahnya, Dato' Razin, di mana kita melihat daripada possibility kerjasama antara Finas dengan SPRM untuk mengeluarkan dokumentari ataupun video-video pendek ataupun filem-filem ataupun drama-drama berseris yang menjurus kepada mendidik masyarakat dan untuk memperkenalkan masyarakat tentang isu-isu rasuah yang berlaku, especially di dalam kalangan remaja, dewasa ataupun mereka-mereka yang lebih dalam yang kata profil yang tinggi. So untuk itu di something yang insya-Allah kita akan announce dalam masa terdekat apakah program-program yang kita akan berkolaborasi antara Finas dengan SPRM. Finas menerusi satu kenyataan medianya menekankan pematuhan prosedur, operasi standard atau SOP oleh syarikat produksi dan pengusaha industri selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. SOP yang digariskan Majlis Keselamatan Negara meliputi protokol pencegahan penyakit dan sekatan, saringan kesihatan, pembersihan dan nyah kuman premis, penjarakan fizikal dan tata cara keselamatan pekerja serta tindak balas kecemasan. Finas juga akan memaklumkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Penayangan eksklusif Waltz, sebuah filem berbentuk puisi bagi masyarakat pekak pendengaran, telah diadakan secara dalam talian baru-baru ini. Ia disokong British Council di bawah program Connection Through Culture, School of English di kampus University of Nottingham, Malaysia dan My Poetry School. Acara diketuai penterjemah bahasa isyarat Anthony Chong dengan terjemahan oleh penyair multimedia Sheena Baharuddin. Jom bergelak ketawa dengan gelagat lucu penghuni di sebuah flat dalam sitcom Mamu Mami Gossip. Eksklusif di saluran YouTube Finas Malaysia, sitcom arahan Aizam Syamsul itu bersiaran pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Mamu Mami Gossip dibintangi Kaza Saisi, Oki Jambu, Delima Wati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baka, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. Tunggu apa lagi? Untuk segmen casting minggu ini, kita bersama pelakon yang tidak asing lagi, iaitu Azwan Kombos atau nama sebenarnya Muhammad Al-Azwan bin Kombos. Sepanjang bergelar anak seni, Azwan Kombos telah melakonkan sebanyak 10 buah filem dan lebih dari 15 drama. Saya mula-mula dapat tawaran dalam filem, adalah satu filem yang dilakonkan watak utamanya adalah Nabil. Dia fikirlah sendiri the movie. So itulah filem pertama saya yang saya datang audition, dan masa tu memang saya masih bekerja lagi dekat satu firma ni, dan bila saya dapat tahu bayaran yang sedemikian, saya membuat keputusan untuk berhenti kerja dan teruskan kerja saya sebagai seorang pelakon lah masa tu. Tapi bila dah berlakon, dah habis syuting apa semua, filem pun tak keluar lagi, saya macam terpinga-pinga lah, kenapa tak ada orang panggil apa-apa job untuk saya ni kan, padahal filem belum keluar lagi. Saya pun dah buat keputusan yang salah dan berhenti kerja dengan awal. Dan selepas itu saya masuk di bawah pengurusan Metrowell, dan dari situ saya dapat memegang banyak watak utama dalam filem lah. Nasi Tangas, Jalan Puncak Alam, Isteri Untuk Dijual dan macam-macam lagi. Sayang. Siapa kata abang tak nak makan? Cuma bukan sekarang lah. Abang nak cepat ni, ada meeting. Okey, macam ni. Apa kata kalau sayang bungkuskan untuk abang? Nanti abang makan kat kafe ya. Saya suka watak saya dalam filem Nasi Tangas. Sebab watak tu memang sangat mencabar bagi saya. Saya rasa lakonan saya pada masa tu memang tak sampai benchmark yang dimahukan oleh pengarah filem tersebut. Tapi saya dah cuba yang terbaik untuk buat watak tu. Mira! Ya Allah! Dan untuk pengetahuan anda semua, filem tu saya ada banyak layer tau. Layer ni maksudnya ada lapisan-lapisan dalam pembawaan watak yang saya pegang tu. Bayangkan sebagai seorang manusia biasa contohnya kan. Tapi pada masa yang sama, dia yang tak berfikir secara waras, tapi orang lain nampak macam biasa saja, macam berfikir secara waras. So itu baru 3 layer saya cerita. Saya melakonkan 5 layer. Alhamdulillah, filem itu membuatkan saya tercalon dalam filem festival untuk pelakon harapan terbaik lah. Berpunca dari aku tau.
Aku yang tak faham, Mira. Aku yang tak pandai nak baca perasaan dia. Tak jaga hati dia. Aku ingat bila dah kahwin semua dah okey dah. Saya teringin bawa watak yang betul-betul bertentangan dengan personaliti saya. Mungkin watak ini agak kontroversi sikit, tapi saya rasa saya boleh sebut kat sini lah. Watak tersebut adalah watak lelaki lembut. Saya dah buat research sendirilah. Saya dah simpan lah dalam diri saya. Jadi nanti kalau saya dapat watak tu, saya senang je lah nak keluarkan dari diri saya. Macam tu. Hello, masih lagi bersama dengan saya Natasha dalam Sinema #ini Sinemaku. Okey, jangan lupa untuk layari website Finas di www.finas.gov.my kat bawah ni. Okey, dan jangan lupa untuk ke laman Facebook dan juga Instagram Finas untuk info-info yang terkini. Okey, jika tadi kita dah bersama dengan Azwan Kombos di mana beliau dah kongsikan bagaimana beliau menceburi bidang lakonan ni. Thank you Azwan for sharing your experience. Okey, sekarang ni kepada anda semua, Tasha nak kongsikan jugalah pelakon yang Tasha minat ni. Bukan seorang pelakon Hollywood, bukan seorang pelakon Korea, malah juga bukan seorang pelakon Malaysia. Beliau seorang yang tinggi, hidung mancung, sado, cukup handsome. Tak kuranglah dia punya features tu. Tak lain tak bukan seorang pelakon Bollywood iaitu Salman Khan. Jadi, nak tahu lebih lanjut pasal beliau? Jom kita saksikan. Bila sahaja sebut artis Bollywood, nama Salman Khan tidak terkecuali disebut oleh para peminat filem Hindustan. Sepanjang 30 tahun menceburkan diri dalam bidang lakonan dan penerbitan filem, nama beliau tercatat di dalam majalah Forbes pada tahun 2015 di mana Salman Khan adalah antara 100 selebriti yang memperolehi bayaran tertinggi di dunia dengan jumlah USD 33.5 juta berada di tangga ke-71. Pada tahun 2018, menurut Forbes, Salman Khan berada di tangga ke-82 dengan jumlah pendapatan sebanyak USD 37.7 juta. Anak sulung kepada penulis skrip terkenal Salim Khan ini memulakan karirnya sebagai pelakon pembantu dalam filem Diwi Hoto IC pada tahun 1988. Selepas beberapa tahun memegang watak pembantu dalam sekitar tahun 2000, beliau telah berjaya memegang watak utama dalam beberapa buah filem seperti Dabang, Ready, Ekta Tiger, Kick dan Tiger Zinde Hai. Pada tahun 2011, Salman Khan telah menerbitkan sebuah filem tentang kanak-kanak yang berjudul Chiller Party di bawah syarikat penerbitannya, Salman Khan Being Human Productions, dan telah memenangi anugerah filem terbaik kanak-kanak di anugerah filem antarabangsa. Pada tahun itu juga, filem lakonannya iaitu Ready dan Bodyguard juga telah memperolehi kutipan box office. Sebagai penerbit filem terkenal, pada tahun 2016, menerusi filem Sultan, beliau telah memenangi anugerah Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment di anugerah filem antarabangsa. तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए. Saya suka juga watak baik. Tapi dia tak boleh watak soleha gagal. Dua-dua. Sebab dua-dua ada perbezaan dia masing-masing. Kalau baik macam ni cabaran dia, kalau watak antagonis macam ni cabaran dia. Penggiat industri seni kreatif boleh menarik nafas lega berikutan aktiviti penggambaran outdoor kini dibenarkan apabila beberapa negeri diletak di dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP bermula 5 Mac 2021. Selaras dengan pengumuman pelaksanaan perintah oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu, baru-baru ini syarikat produksi juga bebas melakukan rentas daerah dalam negeri yang sudah dibenarkan bagi penggambaran secara indoor atau outdoor. Pengumuman itu turut memberi kelegaan kepada pengusaha pawagam yang dibenarkan untuk kembali beroperasi, sekaligus memberi peluang kepada penerbit filem tempatan terutamanya yang terpaksa menangguhkan penayangan sejak lebih setahun berikutan larangan disebabkan pandemik COVID-19. Kebenaran bagaimanapun tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard atau SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara.
Ia termasuk saringan kesihatan, nyah kuman premis, penjarakan fizikal dan tata cara keselamatan pekerja. Welcome back to Cinema, #ini Cinemaku bersama dengan anda, saya Natasha Syamin. Baiklah, berita baik untuk industri seni kreatif di mana sekarang ni kita dah boleh syuting kat luar dan boleh mula syuting seperti biasa. Dan yang paling menarik sekali untuk anda semua, sekarang ni Pawagam dah mula beroperasi seperti biasa. So, why wait? Set your time and date, kita pergi tengok wayang. Alright, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya di mana sekarang ni kalau anda semua nak tahu, dalam setiap drama ataupun setiap lakonan kena ada watak baik. Dan tak semestinya watak baik je kan. Kenalah ada watak antagonis untuk menyempurnakan lagi sesebuah naskah itu. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Rain Rahim dan juga Elvina Muhammad di mana beliau akan kongsikan kepada anda senang ke tak senang nak bawa watak baik dan watak antagonis ni. Nak tahu? Let's watch it. Sebab dia kuat. Dalam sesebuah karya, baik filem maupun drama, pasti akan ada watak antagonis. Kadang-kadang watak antagonis ini lebih mendapat perhatian kerana sering mengusik emosi penonton. Ramai juga pelakon yang selalu membawakan watak antagonis dan ada juga pelakon yang wajah sinonim dengan watak lemah lembut tetapi diberi cabaran memainkan watak antagonis. Jom kita selami hati pelakon-pelakon ini antara antagonis dan baik. Manakah yang mereka suka lakonkan? Rin suka antagonis. Memang Rin bermula dengan antagonis semenjak dah tua-tua ni mungkin makin manis dan comel, orang bagi watak baik dan saya suka juga watak baik. Tapi Rin tak boleh watak soleha gagal. Dua-dua. Sebab dua-dua ada perbezaan dia masing-masing. Kalau baik macam ni cabaran dia, kalau watak antagonis macam ni cabaran dia. Tapi El paling suka watak Ruhilah. Tu je. Kalau aku tak suka je lah. Yang paksa kenapa? Tolonglah Azhar bawa kata keluar. Keluar! Apa benda yang kau menjerit-jerit macam kena cekik dia hantu ni? Awak tu anak dara, tak boleh elok-elok sikit ke? Malu lawan tengok. Untuk watak antagonis, kalau kena kecam tu bermakna lakonan tu sampai dekat hati penonton. Maknanya walaupun dikecam, maknanya dah ada side kita kecam, kena kecam kita rasa macam aduh. Tapi dah ada side of us, kita yes, we did it. Like that. Ayah suka kena kecam. Lagi diorang kecam, lagi murah rezeki saya. Okey, kalau kecaman tu biasa-biasa je dan kecaman yang kepada watak itu El okey, tak ada masalah. Bukan personal, tapi kepada watak tersebut. Untuk El macam straight ambil watak antagonis, taklah. El akan memilih juga. Mungkin ni dah ambil antagonis, kita pilih pula watak yang baik-baik, bagi orang sayang pula, baru bagi orang benci balik. Tak pernah terfikir pun dalam hidup saya yang suatu hari nanti saya sanggup buat macam tu pada kawan Apa agaknya kata-kata Elvina dan juga Rin kepada semua peminat yang meminati semua watak yang anda lakonkan, baik antagonis maupun watak heroin? Terima kasih sangat-sangat kepada yang menyokong El daripada dulu sampai sekarang. Orang selalu akan cakap El tak sesuai bawa watak antagonis sebab muka baik sangat. So bila El nak bagi orang betul-betul macam benci tu susah betul. Terima kasih semua sebab walaupun Rin tak banyak keluar channel-channel prime time, tapi ramai yang follow Rin dekat semua channel dan alhamdulillah setiap watak yang Rin bawa semua terkesan dekat hati diorang dan thank you untuk follow Rin. Itulah dia tadi dua pelakon yang memang terkenal dalam membawa watak masing-masing. Lagi-lagi Elvina Muhammad sekarang ni yang tengah viral dalam lakonannya dan drama Takdir Yang Tertulis. Jadi watak baik pun susah, watak antagonis lagilah macam mana kan? Okey, tapi itu bukan satu masalah bagi Tasha. Yang penting sekali sekarang ni ialah seorang pelakon itu kenalah membawa watak tersebut supaya ia lebih mantap dan memberi kesan yang besar terhadap sesebuah karya itu. Dan sekarang ni Tasha tak nak buang masa, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan, hari Sabtu, jam 9 malam, hanya di Cinema #ini Cinemaku di saluran YouTube Finas Malaysia. Okey, jangan lupa untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan iaitu pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan juga jaga jarak. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Good night.
cupcake ni nak buat ke depan. Biarkanlah situ dulu. Mas Nah, ya, keluarkan puding dalam fridge tu. Happy birthday, Ning. Sebelum berpisah, kami di sinema ingin mengimbau kembali filem hebat Tiada Esok Bagimu merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 1979. Tiada Esok Bagimu diterbitkan dalam bentuk filem warna, filem terbaik sepanjang zaman. Okey, selamat bercuti hujung minggu. Bye-bye. Amy, Abah dah balik sayang. Amy? 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 Ada, Ma? Tak ada, bang. Amy? 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 Kenapa, Bah? Mat? Mana Amy, Mat? Tadi Amy nampak Amy dekat luar main dengan pusi, Bah.